berjuang fisabilillah, tuju satu arah dan tinggi di julang kalimatullah. Berbekal tawakal gapai cita dan suci martatillah, sabar gigih cekal menyebar risalah Rasulullah. Kerana dakwah tugas mulia, pusaka agung para anbiya, menyelamatkan ummah mesti sepenuh daya. Walau dicaci jua dihina, tidak akan memadam bara cinta. Rela dikorbankan segala-galanya demi redha Maha Esa. Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia melestari gerakan dakwah, menyatu memandu ummah, menyebar risalah nubuah. Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia, medan sinergi dan ukhuwah, binaan hukum bersatu tubuh, siru ala barakatillah, siru ala barakatillah. Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia YADIM ialah sebuah badan amanah yang ditubuhkan pada tahun 1974 dan telah diilhamkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak Husin, bagi mengembangkan agama Islam dan amnya dalam bidang pendidikan, sosial dan kebajikan. YADIM didaftarkan di bawah Trust Incorporation Ordinance 1952 yang bertanggungjawab secara langsung kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Badan dakwah ini terdiri daripada 5 sektor yang berfungsi sebagai penyelaras NGO Islam di Malaysia. Pada masa yang sama, YADIM yang mempunyai 9 signature program yang tersendiri menjalankan operasinya dengan memfokuskan kepada bidang dakwah, pengkaderan, pendidikan, sosial serta kebajikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, badan dakwah ini akan berpandukan kepada visi, misi dan teras yang berikut. Visi, peneraju gerakan dakwah di Malaysia secara inklusif dan bertindak sebagai badan dakwah bertaraf antarabangsa. Misi, menyebar luas kegiatan dakwah menerusi kebajikan, pendidikan dan sosial untuk meninggikan martabat Islam dan kesejahteraan ummah. Teras YADIM yang pertama, melahirkan pendakwah Islam yang berpengetahuan dan berkemahiran berasaskan kepada kefahaman moden Malaysia. Yang kedua, menyelaraskan kegiatan NGO Islam dan rakan strategik dakwah dalam memasyarakatkan dakwah. Yang ketiga, menggalakkan masyarakat berlumba-lumba membuat kebajikan untuk memberi kefahaman, pengamalan dan penghayatan Islam dengan menjalankan kegiatan dakwah dalam aspek pendidikan, sosial dan kebajikan. YADIM terus komited dalam menyebar luas dakwah melalui pelbagai platform sama ada secara fizikal, maya atau penulisan
dengan menerbitkan karya dakwah termasuklah buku, majalah dan jurnal. Dengan operasi di Ibu Pejabat Putrajaya dan mempunyai cawangan di seluruh Malaysia termasuklah di Sabah dan Sarawak. Hari ini, Yadim terus maju ke hadapan dan mengorak langkah dengan merangka pelbagai kegiatan dakwah melalui pelbagai pendekatan termasuk kerjasama dengan rakan-rakan strategik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Kembali lagi kita dalam Bicara Hikmah Yadim. Hari ini kita sudah memasuki siri ketiga untuk perbincangan kita tentang buku Dr. Ahmad Tonji bertajuk Iktibar Daripada Kehidupanku. Alhamdulillah, pada minggu lepas kita telah membincangkan dengan saudara Hilman tentang isu-isu yang berkaitan dengan hubungan umat Islam dengan bukan Islam, di mana Dr. Ahmad Tonji telah memberi kita beberapa panduan, beberapa pesanan bagaimana untuk kita berinteraksi dengan bukan Islam supaya ianya boleh menjadi kita kata wasilah dakwah supaya bukan Islam ni tertarik dengan agama Islam. Pada hari ini kita di salah seorang panjang kita adalah saudara Azhari. Beliau adalah seorang guru di Negeri Sembilan dan juga beliau juga terlibat dengan Angkatan Bilik Islam Malaysia, ABIM. Dan juga terlibat juga dengan ilmuwan muda tripartiti ilmi. Alhamdulillah, saudara Azhari, ada saudara Azhari? Boleh menjawab sikit? Ya, saudara. Ada. InsyaAllah, Alhamdulillah. Terima kasih saudara Azhari untuk datang ke dalam kita punya Bicara Hikmah hari ini. Sanggup meluangkan masa daripada ambil cuti sejam untuk mengajar kita dalam online ni sebelum nanti kita sambung balik mengajar murid-murid di sekolah. Ya, saudara. Baik, jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan kepada saudara untuk beliau telah memilih beberapa topik dalam buku Dr. Ahmad Tonji ini. Jadi kita serahkan, kita bagi beliau masa untuk membincangkan buku ini. InsyaAllah, silakan. Okay, Alhamdulillah. Pertama sekali, Alhamdulillah, terima kasih kepada Yadim, terutamanya Yadim Negeri Sembilan, dan saudara moderator kita, saudara Syazwan, kawan lama dalam PKPIM dan juga ABIM, sekarang di Ilmi lah ya. Beliau senior saya lah kalau dalam PKPIM dulu ya. Jadi hari ini saya rasa sangat bersyukur dapat diberikan ruang dan juga peluang untuk berkongsi mengenai salah seorang tokoh ilmuwan dan juga pendakwah yang bagi kita di kalangan jamaah Islamiah ya, jamaah Islam, terutama yang berpartisipasi dengan di peringkat antarabangsa lah ya, kita sangat mengenali tokoh yang kita bincangkan bukunya hari ini, itu Dr. Ahmad Tonji, yang mungkin ramai yang belum mengenali beliau lah ya. Jadi kalau kita lihat nama-nama yang di samping beliau ya, semuanya kita kenali lah dengan baik kan. Contohnya seperti salah seorang ya, co-founder bagi International Institute of Islamic Talk ya, yang mana Dr. Ahmad Tonji adalah salah seorang daripada pengasasnya ya. Jadi di samping beliau yang mengasaskan Triple IT adalah antaranya adalah Perdana Menteri kita sekarang, Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim ya, berserta dengan Dr. Hisham Atalib ya, dan juga Dr. Jamal Barzinji ya, yang saya pasti ramai mengenali lah nama-nama mereka itu ya. Mungkin bagi kita lah zaman-zaman muda ni, bagi saya ni 30-an, mungkin sudah ramai yang tidak mengenali tokoh-tokoh dakwah dan juga tokoh-tokoh gerakan Islam ya, yang mereka sebenarnya sudah menabur bakti lebih daripada
60 tahun lah ya. Kalau ikut umur mereka pun dah kalau Dr. Ahmad Tatunji ni dia lahir pada 1958 kalau tak silap di Iraq. 1958, kalau sekarang ni dalam 80 lebih lah ya. Mungkin 85 umurnya ya. Tapi walaupun beliau masih nampak macam sihat lagi ya, tapi umurnya sudah menjangkau 80, hampir 85 lah ya. Baik, jadi hari ini insya-Allah kita akan mengupas sedikit lah ya. Sebelum tu saya nak cerita jugalah sedikit tentang mungkin macam mana boleh mengenali kan Dr. Ahmad Tatunji ni. Kali pertama saya bertemu dengan Dr. Ahmad Tatunji adalah di kediaman Datuk Seri Anwar Ibrahim lah ya. Di ketika tu di Segambut Waktu tu saya pun tak mengenali Dr. Ahmad Tatunji ya. Saya menemani Presiden ABIM ketika itu, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim lah. Encik Amidi lah ya pada waktu tu. Jadi saya dibawa menemani Encik Amidi, Presiden ABIM ketika itu ke kediaman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Jadi dalam tu ada pertemuan lah dengan Dr. Ahmad Tatunji. Jadi waktu tu saya belum mengenali beliau. Ya. Jadi setelah bertemu dan beliau banyak membahaskan isu-isu terkini lah. Ya. Sudah tentu pada waktu tu saya masih pelajar. Jadi banyak isu, terutamanya isu-isu international dan juga isu-isu terkini gerakan Islam yang saya masih belum dapat fahami dengan baik lah ketika itu. Jadi waktu tu sendiri saya telah terpesona dengan akhlak beliau lah ya, yang sangat ramah dan mesra ya, seolah-olah macam kita dah lama jumpa lah ya bila berjumpa dengan beliau ya. Jadi kita anggap pada waktu itu kita ni siapalah kita kan ya. Tapi layanan beliau terhadap kami ketika itu sangat baik ya. Jadi dari situlah saya mula mencari tahu siapa sebenarnya Dr. Ahmad Tatunji ni ya, melalui pembacaan lah ya. Dan barulah diketahui bahawa beliau adalah salah seorang daripada tokoh yang mengasaskan Triple IT ketika itu ya. Dan selepas itu setelah itu ya, dalam banyak kali beliau berziarah ya ataupun berkunjung ke Malaysia, saya cuba untuk meluangkan masa lah untuk pergi ke sesi beliau membuat perkongsian ataupun sesi beliau memberikan talk lah ya. Jadi kita cuba untuk hadir jugalah ya. Baik, jadi itu adalah sedikit yang saya boleh kongsikan lah ya, sebab bagi saya rasa penting juga untuk kita kongsikan kesan seorang ilmuwan dalam kehidupan kita lah ya. Kerana kita ni sebagai manusia kan, kita kadang-kadang gitulah seperti yang ditulis dalam buku Abbas As-Sisi At-Tariq Ilal Qulub kan, bagaimana menyentuh hati kan ya. Jadi kita sebagai manusia dalam melakukan dakwah, kita selalu terlupa tentang the importance of high touch ya, berbanding high tech kan ya. Termasuk ya, ini adalah apa yang disebut oleh John Naisbitt lah dalam buku beliau High Tech and High Touch ya. Di mana dalam kita mengejar kemajuan teknologi yang begitu canggih ya, kadang-kadang kita terlupa sisi yang paling penting sebenarnya ya, yang membuatkan orang tersangkut pada kita bukanlah teknologi, penggunaan dan sebagainya ya, tetapi keterkaitan seseorang itu kepada mereka lah ya. Jadi itu yang membuatkan kita akan merasalah kesan daripada
apa yang mereka sampaikan, ya. Jadi itu yang perkara pertama yang saya belajar daripada Dr. Ahmad Totonji lah, ya. Yang pertama adalah menyantuni orang lah, walaupun siapa pun mereka, ya. Jadi bagi saya pentinglah untuk kita dalam kita melakukan apa-apa kerja lah, ya. Tak semestinya kerja dakwah, ya. Penting untuk kita mengambil hati, ya, menyentuh hati manusia dulu, ya. Supaya dengan itulah kita dapatkan mereka punya kerjasama yang terbaik sekali, ya. Baik. Jadi hari ini kita akan pergi kepada buku yang kita akan bincang pada hari ini. Buku ini bertajuk Iktibar dari Kehidupanku lah, ya. Jadi buku ini adalah boleh kita katakan sebagai satu terjemahan lah, ya, daripada buku yang bernama dalam bahasa Arab, ya. Tapi saya tak pernah baca buku dalam tajuk bahasa Arab tu lah, ya. Saya pernah baca buku dalam versi bahasa Inggeris, ya, yang bertajuk Lessons from My Life, ya, by Dr. Ahmad Totonji, ya. Jadi dalam buku ini secara ringkasnya buku ini berkisar tentang pengajaran-pengajaran penting, ya, yang telah Dr. Ahmad Totonji ini kumpulkan di sepanjang perjalanan beliau. Disebut dalam buku tu Wonderful Trouble, Wonderful Trouble. Dan disebut tentang orang-orang yang menjebakkan dirinya dalam wonderful trouble ni lah, ya. Jadi saya ingat lagi istilah tu, wonderful trouble, ketika pelancaran buku ni lah, ya. Beliau menyebutkan antaranya Dr. Hisham Atalib, ya, dan Dr. Jamal Barzinji, ya, yang menjerumuskan dia lah, ya. Istilahnya tu macam kelakar sedikit lah, ya. Dan digunakan istilah wonderful trouble, ya. Maksudnya sepanjang perjalanan dakwah beliau menggerakkan Triple IT, menggerakkan WAMI dan sebagainya itu, termasuklah Adams dan juga IFSO kalau tak silap saya, ya. Itu semua adalah gerakan-gerakan Islam lah yang beliau asaskan sepanjang pelibatan beliau dalam arena dakwah dan juga gerakan Islam, ya. Baik. Jadi itu adalah sedikit mengenai Dr. Ahmad Totonji. Baik. Jadi sedikit saya nak cerita tentang biografi beliau lah, ya. Jadi Dr. Ahmad Totonji ni seperti yang saya sebutkan tadi, beliau lahir di Iraq pada tahun 1958, ya, dan bersekolah tinggi di Baghdad, ya. Kemudian beliau menyambung pelajaran di UK, ya, dan menjadi salah seorang inilah, ya, jadi salah seorang pengasas bagi Muslim Students Society of UK and Ireland, ya. Jadi MSS kalau tak silap, ya, pada tahun 60-an ketika itu, ya. Kemudian beliau menyambung pelajaran ke USA, dalam masters dan PhD lah, ya. Sampaikan beliau pada waktu tu, tak silap saya, beliau mengambil jurusan engineering lah, ya, engineering, ya. Tapi pada waktu tu beliau terlalu sibuk dengan aktiviti dakwah sampai tak sempat nak habiskan PhD, ya. Jadi terlalu sibuk dengan dunia dakwah, dengan persatuan dan sebagainya.
sampai tak sempat nak ambilkan PhD. Ya. Jadi beliau pernah berkongsi dalam satu perkongsian ya, bahawa ketika itu beliau terlalu sibuk sampaikan pensyarah dia datang berjumpa dengan dia untuk memujuk beliau supaya menyiapkan PhD lah dalam 2 tahun kan ya. Sebab rugilah kalau dah siap masters tapi PhD dia tu tak sempat siap lagi ya. Kerana urusan-urusan tu lah ya. Jadi dari situ beliau seperti ada satu ilham ya, bahawa kadang-kadang dalam kerja, dalam istilahnya dalam dunia akademik pun kadang-kadang orang yang terlalu sibuk lah ya, orang terlalu sibuk, ilmuwan yang terlalu sibuk lah kan ya, dalam dunia pengajarannya, tutoring dia ya. Kadang-kadang kita perlu bantu dia dengan menggajikan beliau lah ya. Jadi itu salah satu daripada idea beliau untuk menggajikan ilmuwan tu untuk beberapa tempoh, beberapa bulan lah ya, untuk menyiapkan sesuatu buku yang sangat penting ya. Tak silap saya lah ya, beliau ketika itu beliau merujuk kepada Dr. Ismail Al-Faruqi lah ya, untuk menyiapkan salah satu buku yang sangat penting pada waktu tu untuk menjawab sesuatu isu yang tengah hangat lah, sedang hangat pada waktu itu ya. Jadi beliau seolah-olah menggajikanlah beberapa tokoh ilmuwan pada ketika itu untuk menulis buku supaya mereka ni tidak tercari-cari sumber, tak perlu nak mencari sumber-sumber kewangan di luar daripada apa yang diperlukan lah ya. Jadi dengan itu dapatlah beberapa buku itu disiapkan tepat pada masanya ya. Jadi antara pengajaran yang saya fikir boleh kita amalkan adalah dengan begitulah ya, dengan menggajikan profesor-profesor yang begitu lama ya, yang begitu berpengalaman dan mempunyai pengetahuan yang luas untuk menghasilkan buku-buku yang sangat fundamental untuk menjawab persoalan-persoalan yang ataupun isu-isu yang penting lah dalam kehidupan kita, terutamanya dalam mendepani kehidupan dan juga cabaran dalam masyarakat yang pelbagai ini ya. Jadi itu antara perkara yang kita dapatlah daripada perkongsian itu ya. Baik, kita baru nak masuk kepada buku ya. Jadi tajuk yang saya ingin fokuskan pada hari ini adalah mengenai tajuk kesukarelawanan lah ya. Antaranya adalah bagaimana untuk menyemai semangat kesukarelawanan ya. Jadi bila kita sebut tentang iktibar daripada hidupku ni, nak tak nak memang akan ada banyak persoalan-persoalan ataupun pengalaman-pengalaman Dr. Ahmad Tontonji ni dalam isu-isu berkaitan dengan kesukarelawanan lah ya. Kerana beliau bermula sebagai seorang tokoh pelajar ya, dan mengasaskan begitu banyak persatuan-persatuan pelajar dan persatuan-persatuan belia di universiti dan institusi yang beliau sama dia beliau terlibat sebagai pelajar ataupun sebagai tenaga pengajar lah ya. Baik, jadi bila kita bercakap tentang kesukarelawanan ni, kita tak boleh lari daripada mencari kader lah ya. Jadi kader ini adalah apa yang kita boleh sebut sebagai
sukarelawan lah dalam bahasa yang mudahnya lah Jadi bila menyebut tentang menyemai semangat kesukarelawanan ini, tentu tidak lari daripada memberikan guidance yang berdasarkan kepada sudah tentu berdasarkan kepada pengalaman kita sebagai seorang yang lebih dewasa lah untuk menasihati golongan yang lebih muda tentang kepentingan melakukan kerja kesukarelawanan Baik. Jadi bila kita sebut seterusnya tentang menjunjung semangat untuk melaksanakan gerak kerja kesukarelawanan itu, semangat ni sudah tentu kita dapat cetuskan dengan apabila kita melihat bahawa ada kelompongan ataupun ada sesuatu yang kita perlu selesaikan dia perlu hadir pada hati lah Jadi kalau kita mengajak sukarelawan tanpa menyemaikan perasaan seperti itu jadi bila perasaan itu tidak sampai, mungkin kita akan membuatkan sukarelawan itu dia dapat dia sertai program itu pada waktu itu sahajalah itu tidak sama dengan apabila kita dapat menyemai ataupun memberikan reason kenapa perlu mereka melakukan gerak kerja kesukarelawanan ini. Baik. Kerana penting untuk seseorang sukarelawan itu dia melihat dengan jelas apa yang perlu mengapa dia perlu melakukan kerja kesukarelawanan ini supaya kita sampai kepada tujuan iaitu melakukan ataupun menyelesaikan sesuatu isu menjadi lebih baiklah selalu berlakulah dalam dunia kesukarelawanan ni. Kadang-kadang sukarelawan ni ada kalanya bukan dia menyelesaikan masalah, dia menambah masalah lagi. Contohnya kalau kita lihat ada beberapa isu yang membabitkan isu banjir di sekitar Kelang ada yang sampai ada yang tolong basuh tapi dia letak tempat lain lah, lagi pecah lah barang dan sebagainya dan memunggah tanpa minta izin tuan rumah lah dan sebagainya lah jadi kadang-kadang itu yang kita perlu semaikan kepada para sukarelawan supaya kita faham dulu kita buat kerja sukarelawan ni kita nak buat apa sebenarnya kan. Kita nak menyelesaikan masalah ataupun nak mengurangkan masalah, bukan menambah masalah kan. Jadi itu yang kita cuba dan kita perlu sampaikan kepada sukarelawan lah supaya mereka faham dan mereka dapat melihat kesan daripada apa yang mereka bantu itu supaya dia berubah daripada sesuatu yang teruk ataupun buruk menjadi sesuatu yang lebih baik Baik, jadi apa antara contoh kesukarelawanan yang boleh kita buat saya tertarik dengan salah satu ketika banjir tahun 2021. Waktu tu ada persatuan daripada kaum Tionghoa lah kaum Cina. Saya tak ingat persatuan apa. Kerja sukarelawan yang mereka lakukan adalah dengan mengipas mangsa banjir
Kalau kita lihat di situ macam macam kelakar kan, ya. Macam kelakar. Tapi itu sebenarnya sesuatu yang dia sesuatu yang out of the box, ya. Yang kita tak terfikir kan, ya. Kita fikir pasal apa? Kita fikir pasal makan. Sampai makanan pun berlambak kan, tak habis. Saya hantar bila waktu tu saya hantar ke PPS. Beberapa PPS berlambak makanan, ya. Ni kata mula-mulanya katanya tak cukup. Yang ni hantar ke sini, ni hantar ke sini, berlaku lambakan yang sangat. Bila kita tengok, ya Allah, kan bencana makanan pula berlaku, ya. Kalau barang-barang kering tu kita tak ada masalah lah, kita boleh distribute semula kan, contohnya bantal dan sebagainya, ya. Ada yang daripada Perak hantar bantal kepada kami kan di Kuala Selangor tu, ya. Bantal tu kita boleh lah distribute semula, ya. Tapi kalau makanan tu isu, ya. Jadi sebab tu kita perlu dalam rangka melakukan kerja kesukarelawanan ini, kita perlu memahami dulu apa kepentingan kita membuat kerja kesukarelawanan itu, ya. Supaya kita tidak menambah masalah lah, ya, yang tak sepatutnya. Antaranya itulah menambah masalah makanan pula kan, ya. Dia berlaku sebab salah faham, ya, apabila ada penduduk yang kata ada penduduk yang di kawasan PPS itu mereka kata tak ada makanan, ya. Jadi diviralkan kononnya berlaku kelaparan lah di situ, Jadi ramailah sukarelawan dan juga dermawan, ya, daripada seluruh Selangor pada waktu itu hantar bekalan makanan, ya. Sampai saya rasa beratus atau beribu lah pack makanan yang tak habis pada waktu itu, ya. Jadi dalam bila kita sebut tentang kesukarelawanan ini, perlu juga satu koordinasi, ya. Jadi nak jadi sukarelawan ni pun dia mungkin satu perkataan yang pedih untuk disebut lah, ya. Dia tak boleh lurus sangat lah, ya. Dia kena pandai membaca keadaan dan juga sharp, ya, untuk membuat keputusan dan dapat menilai situasi yang akan datang lah, ya. Jadi itu antara inti yang disebut dalam buku iktibar daripada kehidupanku ini, ya. Jadi kita perlu ambil tanggungjawab tu untuk menguruskan masalah-masalah yang akan datang, ya. Dan salah satu masalah kita dalam dunia kesukarelawanan dan juga gerak kerja kebelian ini adalah bila kita merasa tak ada masa nak rehat, ya. Dah penat sangat dah. Orang kata istilah orang hiking pewai lah kan. Dah pewai sangat dah ni, ya. Dah orang kata dah terlalu penat, ya. Itu tidak bermaksud bahawa sistem gerak kerja kesukarelawanan kita itulah yang menyebabkan kita penat, ya. Bukan maksudnya kerja tu yang buat kita penat, tapi mungkin cara kita menghadapi kerja itu yang buat kita penat, ya. Biasa berlaku pada seperti itulah, ya. Contohnya kita pergi ni dah lambat, ya. Tempat tu pula jauh. Tempat kita nak buat kerja tu pula jauh, ya. Kita pula pergi dalam keadaan tanpa persiapan yang cukup dan juga kita bergerak dengan masa yang begitu singkat, ya. Jadi sampai di lokasi kita dah kepenatan, ya. Jadi bukanlah gerak kerja itu yang sebenarnya membuatkan kita penat, tapi perancangan macam mana kita menilai situasi yang akan berlaku itulah yang sebenarnya kadang-kadang membuatkan kita penat. Itu adalah salah satu contoh lah, ya. Jadi kadang-kadang bukan kerja tu yang buatkan kita penat, tetapi bagaimana kita menghadapi sesuatu pekerjaan ataupun gerak kerja kebeliaan dan kesukarelawanan itu yang buat kita penat, ya. Jadi ini perlu kepada perancangan yang baik lah, ya. Dan juga kemampuan untuk menilai situasi yang akan berlaku lah, ya.
Baik, tapi kalau kita tidak dapat melaksanakan sesuatu dengan yang terbaik, kita dah terlalu, orang kata apa, kita dah buat yang sehabis baik, dah tawakal dah, ya. Tapi apa yang kita nak buat tu terpaksa ditundakan ataupun tidak dapat diselesaikan. Contohnya kita nak sampaikan bantuan kepada mangsa-mangsa banjir contohnya, tapi kenderaan kita rosak di tepi jalan, ya. Ataupun kita tak dapat masuk ke kawasan tu juga, ya. Jadi kita perlu tunggulah sehingga keadaan reda, ya. Dan janganlah kita terasa macam kita ni orang kata dah gagal lah kan, ya. Sebab Allah menilai daripada usaha yang kita lakukan tu lah, ya. Dan tidak dengan orang kata rate of success kan, ya. Kerana Allah menilai daripada usaha yang kita lakukan, ya. Bukan daripada hasil, ya. Baik. Jadi salah satu sebab mengapa kita tidak boleh terlalu success oriented sangat dalam bidang kesukarelawanan ini adalah kita akan terbeban oleh rasa kecewa, ya. Jadi kita akan rasa terbeban oleh kekecewaan lah, ya. Bila sekali gagal misi tu mungkin kita rasa dah demotivated kan, ya. Bila 2-3 kali gagal kita akan rasa macam tak apalah, kita keluar je lah kan, ya. Jadi dalam dunia kesukarelawanan ini pun kita perlu bukanlah kita tidak mementingkan kesempurnaan ataupun kejayaan, ya. Tapi kita perlu ada sikap yang fleksibel, ya. Fleksibel dalam menghadapi sesuatu situasi itu supaya kita dapat adapt dengan realiti yang sedang berlaku, ya. Kita tidak boleh terlalu ikut perasaan, ya. Kita nak sesuatu tu perfect, ya. Nak terlalu audisi sangat kan. Benda tu contohnya kena hantar ni kena susun macam ni kan. Jadi kita kena tengok keadaan dan kesesuaian, ya. Selain daripada kita kena menilai lah susah atau senang orang lain nak buat, ya, perkara-perkara yang seperti itu. Okey. Baik. Jadi itu adalah inti daripada bagaimana untuk kita menyemai semangat kesukarelawanan, ya. Intinya adalah kita perlu memahamkan kepada para sukarelawan tentang kenapa mereka perlu melakukan kerja sukarelawan ini. Kerana ini adalah lombong pahala yang sangat besar, ya. Kerana masalah kita selesaikan masalah, kita dapat pahala, ya. Jika kita niat kita baiklah kan. Dan jika kita selesaikan masalah lagi, kita dapat pahala sebab bantu orang, ya. Ini bertepatan dengan hadis Nabi bahawa orang yang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang memudahkan urusan orang lain, ya, ataupun menggembirakan orang lain, ya. Jadi itu adalah antara cara bagaimana untuk menyemai semangat kesukarelawanan lah, ya. Dan sudah tentunya tidak dengan apa yang kita sebut sebagai dogma ataupun hegemoni lah, ya. Kerana ini perlu lalu dan singgah pada hati, ya, untuk dia kekal, ya. Bila kita melakukan dogma dan juga contohnya seperti ancaman, kalau tak buat benda ni masuk neraka kan, ya. Jadi benda tu apabila dia sudah mendapat ilmu ataupun pencerahan tentang perkara itu, dia akan berhenti di situlah, ya. Jadi ia perlu lalu pada hati dan dijelaskan kenapa kita perlu menanam semangat dan sikap kesukarelawanan dalam hidup kita, ya. Kena bantu orang, ya. Siapa pun yang kita nampak, ya. Seorang sahabat saya lah, ya, pernah sebut bahawa Azhari, kalaulah satu hari itu tak ada orang datang jumpa kita minta tolong kan, kalau dalam satu hari itu
tak ada seorang pun yang datang jumpa kita, dia minta tolong kita, sama ada dia tanya ke, dia minta bantuan ke, dia nak kita jawabkan soalan ke, ya. Dia bertanya apa-apa ke kan, ya. Itu bermaksudnya kita ni something wrong dengan kita ni, ya. Something wrong dengan kita lah, ya. Yang something wrong tu pada kita lah, ya. Mungkin sebab apa? Sebab kita ni tak berkawan dengan orang. Satu, ya. Yang kedua ni, kita ni kalau kita orang minta tolongnya, kita dah tunjuk muka kan. Kita tunjuk muka yang tak baik, ya. Dan kita mengeluh, ya, sebagainya, ya. Jadi itu membuatkan orang jauh hati daripada kita lah, nak minta tolong dengan kita, ya. Jadi itu yang perlu kita renungkan dalam kehidupan, ya. Dan ini juga disebut oleh Ustaz Dr. Ahmad Tontonji dalam buku beliau, ya, bahawa dalam kita membuat gerak kerja tu kita perlu ikhlas, ya, dan menunjukkan keikhlasan kita lah, ya. Dan cuba jangan takut akan celaan lah, ya. Bila orang sebut, bila orang istilahnya peli-peli sikit je kita buat baik tu, kita dah mula dah goyang kan. Orang kata goyang lah zaman muda ni kan. Ya. Kebanyakan masa lah, ya, orang dia cuma akan peli, saya boleh kira lah, ya, bila kita lihat perlian dan sindiran orang ni, biasanya orang akan peli sekali, dua kali atau tiga kali saja. Kali keempat dia dah takkan peli dah. Sebab dia tahu perlian dan sindiran dia tu tidak berjaya untuk menjatuhkan semangat orang ini, ya. Jadi contohnya lah, satu contoh yang menarik, contoh dalam yang baru saya lihat, contohnya ada seorang cikgu di sekolah, dia suka hantar status berbentuk orang kata yang memberikan semangat lah kan, kata-kata hikmah, ya. Jadi ada orang lah macam sindir lah, bukanlah sindir, tapi mereka bergurau lah kan, ya. Bergurau dengan tu, dan mereka pun hantar, maksudnya untuk melakukan sindiran lah terhadap cikgu tadi kan, ya. Tapi cikgu tadi dia selamba je, dia post setiap hari kan. Akhirnya dah tak ada orang heran dah, ya. Apa yang dia buat tu lah, ya. Jadi begitulah juga dengan apabila kita melakukan kerja volunteerism ni, kita jangan takut dengan celaan, sebab orang dia punya kekuatan untuk nak mencela dan menyindir kita tu hanya sekali dua kali je, ya. Bila dah lebih daripada itu, sebenarnya mereka dah tak ada tenaga dah sebenarnya, ya. Sebab kalau mereka tahu, bila mereka teruskan juga pun takkan ada benda yang berubah lah, ya. Jadi itu sesuai, mungkin sindiran dan juga celaan itu sesuai untuk orang yang faint hearted lah, ya. Faint hearted ni istilahnya orang yang lemah semangat, ya. Sekali orang ni dah terus ngalah, ya. Baik. Dan kita kena tanyalah diri kita, ada tak dalam ada tak ruang dalam kehidupan kita ni yang mana kita boleh melakukan kebaikan dan juga berkhidmat lah, ya. Dekat mana kita boleh tambah, kita boleh tolong, ya. Untuk memperbaiki keadaan lah, ya. Tapi kalau dalam kita menolong ni, kita perlu berpada-pada jugalah. Jangan kita, orang kata apa, menyerahkan diri bulat-bulat lah kan, ya. Ada orang ni lurus sangat kan, sampai kerja orang lain pun dia buat juga, ya. Jadi dalam kehidupan ni kita perlu ada timbang tara jugalah, bahagian mana yang kita perlu tolong dan bahagian mana yang kita perlu elakkan untuk tolong, ya. Jadi dengan berlakunya peredaran zaman dan juga berlakunya perkembangan pengalaman dalam diri, kita akan semakin matang dan kita akan tahu bahagian mana yang sepatutnya kita bantu dan bahagian mana yang tidak lah, ya. Baik.
Dan saya rasa seni interaksi antara manusia ni telah dikongsikan oleh saudari Juwairiah dalam sesi sebelumnya. Jadi saya tidak akan menyentuh tentang itulah, ya. Jadi antara saya kira antara perkara lain yang saya boleh kongsikan pada hari ini adalah tentang aktiviti kesukarelawanan dan bantuan kewangan lah, ya. Minggu lepas dalam sesi perkongsian sebelum ni saya rasa saudara Hilman ada sebut tentang wakaf, ya. Dan ini disebut dengan panjang lah dalam bab yang seterusnya, ya, iaitu wakaf kebajikan dan juga aktiviti kesukarelawanan, ya. Baik. Jadi gerak kerja kesukarelawanan ini sudah tentu banyak melibatkan tugas, kan, betul tak? Ya? Jadi dalam kita sebut tentang kerja kesukarelawanan ni, nak tak nak hujung-hujungnya akan ada satu muka surat. Yalah, dalam kita punya kertas kerja, kan, ya. Yang pertama adalah objektif, apa yang kita nak buat, tempat dan sebagainya, kan. Tapi hujung-hujung akan ada apa? Satu muka surat yang dipenuhi dengan nombor-nombor, kan, ya. Kan. Jadi akhirnya benda tu berkisar tentang duit jugalah, ya. Jadi kita boleh sembang macam-macam tentang banyak perkara, ya. Tapi ujungnya duit juga, ya. Kita nak pergi ke sesuatu tempat perlu pakai duit, ya. Jadi sebab tu bila kita sebut tentang gerak kerja kesukarelawanan ni memang melibatkan banyak tugas, ya. Mungkin pada waktu dahulu apabila kita masih pelajar, kita tak terlalu terfikirlah tentang kewangan, ya, kan. Tapi bila dalam kehidupan kita sudah ada banyak komitmen, dia dah jadi satu isu pula, tau, ya. Dia dah ada datang pula satu pemikiran, okey, pergi sini kita akan spend banyak ni, kan. Padahal dulu kita sebagai pelajar kita tak pernah terfikir pun, ya, terlintas, ya. Jadi bila perkara itu sudah terlintas, dia bukanlah jadi satu isu, ya. Sebab ia memang adalah satu concern yang betul, kan. Jadi bagaimana untuk cara kita menyelesaikan concern kita itu, ya. Ya. Jadi kita perlulah mendapatkan satu dana yang cukup untuk kita dapatkan dana yang cukup untuk kita melakukan perbelanjaan lah untuk aktiviti-aktiviti yang akan kita anjurkan. Jadi mana kita nak dapat duit tu, dana tu, ya. Jadi cadangan Dr. Ahmad Tunji adalah salah satunya adalah dengan menggunakan jalan dan juga dana kerajaan lah, ya. Bagaimana? Dengan mengemukakan projek yang kita akan lakukan itu kepada kerajaan ataupun individu yang mampu memberikan sumbangan untuk pelaksanaan, ya. Contohnya kita nak buat satu wakaf untuk Quran, kan. Kita nak buat kelas Quran, ya. Macam pengalaman saya lah, saya pernah buat kelas bahasa Inggeris di masjid, ya. Kelas bahasa Inggeris di beberapa masjid. Jadi bagaimana saya dapatkan wang? Saya minta pada collection masjid, kan. Kita mintalah sedikit collection untuk kita bantu pelajar-pelajar di sana daripada segi penguasaan bahasa Inggeris, ya. Jadi sempatlah kita buat dalam hampir 2 tahun jugalah, ya. Sebelum COVID lah, ya. Sebelum COVID dan sebelum saya pindah ke Negeri Sembilan lah, ya. Zahari, dah pukul 10.45 kan? Okey, alright. Baik. Okey. Kita terbuai tadi. Baik, jadi 2 minit lagi. Baik. Jadi bila bercakap tentang kewangan, salah satunya adalah dengan kita menggunakan dana kerajaan lah, ya. Melalui saluran yang betul, ya.
Kerana itu kita jangan malas untuk cari dana, ya. Sebab ada banyak saluran yang boleh kita manfaatkan, ya. Terutamanya daripada segi sumbangan orang awam lah. Terutamanya orang-orang yang kaya ni kan, dia sebenarnya nak bagi duit. Cuma dia tak tahu nak labur ke mana kan, dia nak bagi kepada siapa. Baik, jadi sebabkan masa sudah 10.45 jadi saya serahkan kembali kepada moderator. Silakan Saudara Syazwan. Baik, terima kasih Saudara Zahari. InsyaAllah terima kasih banyaklah sebab boleh memberi kita banyak kita banyak pandangan tentang sukarelawan, tentang isu-isu yang melibatkan sukarelawan, isu tentang kewangan. Bahawa semua tu sangat pentinglah dalam menggerakkan sukarelawan, apa-apa aktiviti sukarelawan yang kita nak. Bukan sekadar, tak cukup sekadar willing, tapi perlu juga kita perlu perancangan lah, perancangan kewangan, jadi strategi lah. Tak cukup sekadar turun macam tu saja. Baiklah, dengan itu saya ingat Azhari pun kata dia perlukan masa yang sebab pukul 11 ni dia terus kelas, lepas tu kita dengar jadi pelbagai sorak-sorai lah kat belakang tu, ada budak-budak yang sampai lah tu. Jadi saya ingat kita tamat di sini ya. Boleh ya? Boleh. Ada apa-apa lagi nak tambah? Ada soalan ke? Azhari? Tak ada. Ada setakat ni tak nampak lah ada soalan. Okey, baik. Tak apa. Okey. Jadi saya ingat terima kasih banyak lah Azhari. Yes. Kita terima kasih juga kepada Yadim dan juga TPIT menyokong siri Bintara Himah ini. Yang ini kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah wal-'asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.